Sekarang saya akan mula dengan simpulan buku sila. Kanan atas kiri, pusing. Kiri atas kanan, pusing. Dan tarik dengan kuat. Buku sila berfungsi untuk menyambung dua tali yang sama saiz dan mengikat atau mematikan anduk. Ini cara untuk buka. Simpulan yang kedua, tindih kasih. Buat satu bulatan dulu. Tindih kasih bertujuan untuk menyelamatkan mangsa atau menambah binatang peliharaan kerana ia tidak menjerut. Yang ketiga, lilit pasdu. Masukkan batangan atau kayu dalam bulatan dan tarik dengan kuat. Kegunaan lilit pasdu adalah untuk membuat tangga. Sekarang saya akan membuat simpulan bunga keti. Ikatan ini akan jadi satu segitiga. Tujuan kegunaan ikatan ini adalah untuk menyambung hujung dua tali yang berlainan saiz atau jenis. Selepas itu saya akan membuat simpul manuk. Masukkan batang dari belakang dan tarik. Ikatan simpul manuk adalah untuk mengikat tali pada tiang atau balak. Ia juga boleh memulakan dan mematikan ikatan seraya dan ikatan gunting. Sekarang saya akan membuat 3 ikatan, iaitu ikatan seraya dulu. Kita mulakan dengan simpul manuk di bahagian batang atas. Kita mulakan. Lepas itu, lilit sekurang-kurangnya 3 kali. Dan pastikan ini ketat. Lilit sekurang-kurangnya 3 kali. Okey. Lepas lilit 3 kali, kita pusing mengelilingi lilitan tersebut supaya ini lebih ketat. Baik. Lepas mengelilinginya, kita matikan juga dengan simpul manuk. Mula dengan simpul manuk, mati juga simpul manuk. Ungkapannya macam itu. Baik. Panjangan dari depan ada 1/4. Ini kayu 90 darjah. Dari belakang juga kita boleh lihat seperti ini. Kecil tapi boleh nampak 1/4. Okey. Jadi seterusnya saya akan membuat ikatan serong. Serong digunakan untuk mengikat 2 batang yang bukan sudut 90 darjah. Kurang daripada sudut 90 darjah. Jadi kita gunakan serong. Mula juga dengan simpul manuk. Boleh mula dengan lilit balak juga, tapi saya pilih inilah. Ikut kesesuaian diri dan masa. Lilit balak memerlukan masa yang lebih panjang, jadi
Saya pilih yang lebih pendek sikit masa. Mula dulu dengan melilit sudut besar. Okey. Pastikan dililit dengan ketat supaya tidak lari shape atau bentuknya. Okey. Sekurang-kurangnya lilit 3 kali. Jadi lepas melilit 3 kali atau lebih, kita pusing arah dan sampailah ke sudut yang lebih kecil. Tadi lilit sudut besar, sekarang lilit sudut kecil, kurang-kurangnya 3 kali. Dan selepas itu kita pusing seperti pusing mengelilingi lilitan tadi seperti masa dalam ikatan serai itu. Dan akhirnya kita matikan dengan simpul manuk. Mula juga simpul manuk, mati juga simpul manuk. Senang. Jadi boleh lihat di sini simpul manuk amat penting. Kalau tak tahu simpul manuk, maka tidak bolehlah membuat ikatan seperti ikatan seraya dan juga serong, ikatan serong. Okay. Boleh lihat di sini ada satu X. Okay. Dan dari belakang. Okay, X. Tak begitu cantik, tapi tak ada apa. Asalkan ketat. Ya. Sekarang untuk ikatan ketiga, saya akan membuat silang tungku. Ikatan silang tungku untuk membuat tripod. Kita mula juga dengan simpul manuk di kayu yang paling ujung sekali. Okay. Ketatkan simpul manuk tersebut dan pergerakan ini adalah lakuannya adalah seperti turun naik dan turun naik lagi. Pada permulaannya tidak perlu tarik dengan terlalu ketat, hanya perlu menetapkan posisi kayu-kayu supaya mereka tidak lari jauh. Kerana kalau terlalu ketat susah untuk masukkan dan keluarkan tali yang perlu naik turunkan antara kayu-kayu. Sama juga sekurang-kurangnya 3 lilitan. Kalau lebih itu baiklah kerana lebih ketat. Okey, lepas 3 lilitan, kita mengelilingi lilitan tadi mengikut bahagian dulu. Okey, lepas beberapa lilitan untuk mengelilingi lilitan yang dikatakan tadi, kita tukar ke bahagian yang seterusnya. Antara 2 batang kayu yang nombor 2 dan ketiga. Tadi nombor 1 dan 2, sekarang nombor 2 dan 3. Baik, untuk finali atau penutup, kita matikan juga dengan simpul manuk. Baik, boleh lihat di sini ada 3. Ini silang tungku, ikatan silang tungku. Ini fungsinya untuk membuat satu tripod. Okey. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.